Sukan dan Co-Kurikulum PAJSK. Bersama-sama kita pada pagi ini adalah Encik Nazar bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah dari Bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian BSKK. Untuk itu, majlis mempersilakan Encik Nazar bin Mamat bagi meneruskan agenda dalam mengupas dan perjelas input berkaitan PAJSK Co-Kurikulum. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Yang saya hormati, yang berbahagia Dato' Haji Fakhruddin bin Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Direktur Dasar dan Kurikulum. Yang saya hormati Tuan Haji Azman bin Adnan, Pengarah Bahagian Kurikulum Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Seterusnya yang saya hormati Dr. Ibrahim bin Makhzin, Timbalan Pengarah Kanan Lembaga Peperiksaan. Dan seterusnya bos saya Tuan Haji Mustafa bin Siti, Timbalan Pengarah di BSKK. Rakan-rakan daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat-pejabat pendidikan daerah, pengetua, guru besar, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang saya hormati sekalian. Baiklah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat menyambung apa yang telah dikupaskan, telah dibuka oleh Dato' Haji tadi berkaitan dengan PBS, yang kita akan menjuruskan kepada PAJSK, ya, teman. Baik. Topik ataupun skop yang akan saya taklimatkan pada pagi ini ialah berkaitan dengan yang kedua je, tuan-tuan. Yang pertama ialah SEGAT dan BMI, ada rakan daripada BPK akan bentangkan nanti. Dan yang kedua, yang tengah itu ialah sukan dan permainan, dan seterusnya ialah ekstra kurikulum. Tiga komponen inilah yang terkandung di dalam PAJSK, yang saya percaya tuan-tuan dah pun buka sistem ini yang telah pun kita mulakan pada bulan Jun ini sehinggalah 28 Februari 2023 nanti. Dan tuan-tuan ataupun guru di sekolah masing-masing telah pun explore dah, tengok apakah yang berlaku tahun ini, adakah sama macam tahun lepas, apakah penambahan-penambahan yang dibuat. Jadi sebenarnya sistem ini telah dilaksanakan daripada sejak tahun 2015 lagi PAJSK. Dulu sebelum ni kita laksanakan EMPOPO tahun 2011. Jadi sistem ini telah pun kita mantapkan dan akhirnya menjadi satu sistem yang mudah dan mesra untuk digunakan oleh guru-guru, dan seterusnya mudah untuk kita buat pentadbiran kepada anak-anak murid kita. Seterusnya kan? Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pentadbiran ini, PAJSK ini, saya suka menyebut semula yang telah diterangkan oleh Dato' tadi, iaitu yang pertama ialah kita didik dahulu. Didik, kemudian kita taksir, dan kemudian baru kita buat laporan. Kerana pada hari ini, kalau kita tanya kepada masyarakat di luar sana, kenapa anak ini pergi aktiviti co-kurikulum? Ataupun saya pernah tanya guru, kenapa ada aktiviti co-kurikulum? Sebabnya ialah kita ada PAJSK, rupanya. Dia jawab, sebenarnya kita buat aktiviti co-kurikulum ialah untuk kita mencapai hasrat yang tertentu, untuk kita terapkan SEGAT di dalamnya, kebat di dalamnya, untuk kita terapkan nilai-nilai murni di dalamnya, untuk supaya kita ada pickable, interaktif bahasa Melayu di dalamnya, supaya membentuk jati diri. Dari situ barulah kita berikan ganjarannya
dalam bentuk markah PAJSK tadi. Bukanlah sebenarnya dia buat co-curriculum itu untuk markah. Jadi apa yang kita perkasakan kali ini ialah kita laksanakan aktiviti ini ialah untuk mencapai matlamat seperti yang telah dipaparkan di hadapan ini, untuk kita membentuk jati diri, untuk bekerjasama, untuk perpaduan, dan sebagai ganjarannya barulah kita berikan markah co-curriculum yang akan saya bentangkan sekejap lagi. Dia sama seperti konsep kita mendapat pahala, tuan-tuan. Saya ingin mendapat pahala, contohnya saya buat sesuatu itu, saya ingin dapat pahala, baru saya buat. Dia bukan begitu. Bila saya buat satu kebaikan, barulah Allah akan beri pahala atas kebaikan yang saya buat itu tadi. Kalau saya berniat nak buat satu kebaikan, baru berniat, dah Allah Ta'ala bagikanlah pahala kepada kita. Tapi jangan pula PAJSK ni kita niat saja, nak pergi dah pegang kebangsaan, dah cikgu bagi pahala. Itu tidaklah. Okey, baik, seterusnya tuan. Baik, seperti yang kita semua sedia maklum, pada 4 Mei 2005, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan untuk kita laksanakan 3 elemen di dalam co-curriculum, iaitu Kelab-Sukan Persatuan, yang kedua Sukan dan Permainan, dan yang ketiga ialah Pasukan Badan Beruniform. 3 elemen ini wajib kita laksanakan di sekolah dengan pemantauan yang berkesan daripada guru-guru penasihat. Ya, pemantauan yang berkesan maknanya murid itu melaksanakan aktiviti dengan terancang, tercapai matlamatnya. Aktiviti yang disusun itu mempunyai nilai-nilai murni yang diterapkan dan ditutup dengan kesimpulan, dengan memaklumkan kepada mereka tujuan kita buat ini sebenarnya adalah untuk apa dan sebagainya, barulah tertanam dalam diri mereka. Kalau kita buat aktiviti kawat kaki contohnya, daripada pukul 2 sehingga pukul 5 kita buat kawat kaki, habis je kawat kaki, anak murid kita dia bertumpuk pula kat luar, dia bergaduh. Bermaksud aktiviti yang kita jalankan itu tadi tidak mencapai matlamatnya, kerana kawat kaki itu tadi bertujuan untuk melatih supaya sabar, supaya bekerjasama, dapat bertolak ansur, melatih diri supaya menghormati orang lain, mendengar ketua. Jadi kita mesti perlu terapkan kepada mereka apakah sebenarnya aktiviti yang kita buat itu tadi. Baik, seterusnya ialah dalam mesyuarat ini juga memutuskan bahawa 10% daripada apa yang anak-anak buat itu tadi akan diambil kira untuk masuk ke IPTA. Ini yang mula dikejar oleh anak-anak ni, 10% tadi. Jadi walaupun sistem telah ditutup, ada lagi beberapa guru-guru yang merayu untuk ditambahkan anak markah anak mereka. Sebab selepas sistem ditutup, matrikulasi pula akan membuka pengambilan pelajar. Pada ketika itulah di bahagian kami didatangi oleh ramai ibu bapa, guru-guru, pengetua pun ada untuk membuat rayuan bagi pertukaran markah. Prosesnya susah sedikit, tuan-tuan ya. Kalau dah tutup susah sedikit untuk kita ubah semua dia. Baik, seterusnya tuan-tuan. Baik, untuk sekolah pentaksiran ini, sekolah rendah, kita bermula dengan darjah 4 sehingga darjah 6, dan kita kira secara kumulatif. Markah darjah 4, kemudian masuk darjah 5, markah darjah 4 tadi campur dengan markah darjah 5, bahagi dulu. Maknanya kita akan buat secara berterusan. Tidak boleh satu tahun tu kita nak rehat lah. Contohnya anak murid ni, parent kata tahun ini darjah 6 kuranglah sikit kukuh, kita tumpukan kepada tuition contohnya. Dia akan menyebabkan markah dia akan jadi jatuh, dan akhirnya grade purata dia akan jatuh, menyebabkan markah kursusnya akan jadi rendah. Ya, begitulah seterusnya di tingkatan 1 diteruskan sehinggalah ke tingkatan 5 ditaksirkan secara berterusan. Baik, terusnya tuan.
Baik, seperti yang mana saya maklumkan tadi, kita laksanakan secara berterusan dan kita ambil markah ini tuan-tuan pada tahun semasa. Contohnya ataupun tahun persekolahan semasa 2022 dan 2023 sehingga 28 Februari. Kita tidak ambil, katakanlah saya ni dah terlepas dah masa saya tingkatan 4 hari itu, sekarang saya dah tingkatan 5. Saya tertinggal pula dalam satu sijil. Saya menyertai perkhemahan peringkat antarabangsa. Saya tertinggal. Nak masuk masa di tingkatan 5, dah tidak boleh lagi. Mesti dalam tahun semasa. Baik, seterusnya. Baik, kalau kita lihat pembahagian dalam sistem, dan saya percaya tuan-tuan dah buka dah sistem ini. Kalau kita lihat disebabkan oleh banyak markah yang kita nak masukkan. Dulu kalau kita perasan tahun 2011 dulu hanya 100 markah saja. Tapi disebabkan ada elemen ekstra kurikulum, kita kena masukkan bonus lagi. Jadi kita tambah menjadi 110. Jadi ketiga-tiga elemen ini 110 markah dia, dan kita ambil dua yang terbaik, dua yang tertinggi, ya. Kita campurkan dan bahagi dua. Ini juga ada masalah satu di mana mereka ini dia menumpukan satu pula, dua saja dia tumpukan, dia abaikan satu. Contohnya saya cemerlang dalam permainan rugby seperti yang Datuk cakap tadi, kemudian saya ambil lagi satu KRS. Dua aktiviti yang terbaik saya buat betul-betul, saya dapat markah yang tinggi. Kemudian saya tidak hadir untuk kelab persatuan, contohnya persatuan sejarah ataupun persatuan sains contohnya, saya tidak hadir. Menyebabkan kita sistem ini memberikan pemberatan kepada dua. Sebenarnya tuan-tuan, anak-anak ini hadir, mestilah hadir ketiga-tiga sekali. Ketiga-tiga kerana matlamat yang dibawa oleh ketiga-tiga elemen ini berbeza-beza. Untuk pasukan beruniform, untuk kita melatih jati diri, cintakan negara, berdisiplin. Untuk kelab dan persatuan, kita melatih dia untuk kita bersosial, berani bercakap di hadapan orang ramai, menghormati orang yang lebih tua sebab itu kita nak bercakap. Kemudian kita berbuat aktiviti secara dalam kumpulan yang besar. Untuk sukan pula, kita melatih supaya diri kita ini sihat, sentiasa cergas, minda kita cergas, dan boleh juga pergi masa depan terlibat dalam aktiviti sukan sehingga ke peringkat antarabangsa, sehingga melibatkan kerjaya. Jadi ketiga-tiga elemen ini membawa mesej yang berbeza yang perlu kita tekankan kerana potensi mereka ini belum lagi dapat kita lihat pada ketiga di peringkat rendah. InsyaAllah semasa dia dah dewasa nanti, barulah dia nampak apakah sebenarnya yang ilmu yang dia dapat semasa dia melaksanakan aktiviti kurikulum semasa di sekolah tadi, sehinggalah terus ke peringkat di dalam pekerjaan. Baik, seterusnya. Baik, apakah yang dimasukkan di dalam sistem? Iaitu komponen yang pertama ialah 50 markah, iaitu melibatkan jawatan 10 markah. Baik, di sini pun kita ada perkasakan sedikit. Dahulu kita letakkan pengerusi 10 markah, naik pengerusi 8 markah contohnya. Tetapi kalau untuk pasukan beruniform yang mendapat pegawai waran dapat 10 markah. Dalam pelatun itu ada 3 orang korporal, maksudnya 3 orang akan mendapat 8 markah. Itu seterusnya. Jadi tidaklah hanya seorang saja sekolah itu. Contohnya dalam sekolah itu ada 3 pelatun, bermaksud ada 100 orang, hanya seorang saja dapat markah 10. Jadi melalui sistem yang baru ni, jawatan ini kita ambil berdasarkan pangkat. Kalau 4 orang dapat pangkat yang tertinggi, 4 orang dah dapat markah 10. Baik, seterusnya ialah peringkat. Kita semua tahu kita ada peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Jadi markahnya berbeza-beza, maksimumnya ialah kita bagi 20 markah. Ya. Seterusnya ialah komitmen. Nanti kita tunjukkan perincian dia. Komitmen ni banyak tuan. Khidmat sumbangan murid itu 10 markah. Kemudian kehadiran,
Kehadiran ini aspek yang telah diberi penekanan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan, di mana mereka ini hadir dapat 40 markah. Tapi apakah yang dibuat oleh anak-anak tadi? Adakah dia duduk depan cikgu sampai masa 3 jam mereka balik, ataupun mereka ada buat sesuatu yang dapat manfaat kepada diri dia dan juga sekolah ataupun di masyarakat sekitar? Yang kita mahukan adalah yang kedua tadi. Aktiviti yang dibuat itu datang dengan manfaat kepada dia, kepada masyarakat di sekolah itu ataupun masyarakat di sekitar sekolah itu. Barulah dianggap perjumpaan itu bermakna, dan bukanlah kita buat itu hanya menjalankan, melepaskan batu di tangga lah orang kata, ya. Kalau boleh kita laksanakan bersungguh-sungguh dan anak-anak tadi dapat manfaat dia, ya. Baik, seterusnya ialah prestasi pencapaian bila dia menghadiri program di peringkat kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Ada ganjaran yang dia dapat. Dia menang, dapat johan, dapat naik johan. Jadi markah yang telah kita berikan ialah 20 markah. Seterusnya kan? Baik, ini ialah pula ekstra kurikulum disebabkan oleh pelibatan anak tadi. Bukan sekadar dalam kurikulum, kemudian dia belajar bersungguh-sungguh dalam akademik. Kita juga memberi penghargaan kepada penglibatan mereka dan membantu peringkat sekolah sebagai ketua pengawas contohnya, sebagai pengawas pusat sumber, sebagai ketua murid, sebagai pengawas. Jadi perkara-perkara itu juga kita berikan penghargaan kepada murid-murid tadi. Jadi item yang kita ada ialah khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ni 4 kali kita buatnya. 1 kali 1 markah, maksimum 4 kali. Jadi 4 markah. Kalau dibuat banyak khidmat masyarakat bersama-sama dengan masyarakat sekitar, dengan bimbingan guru, dapatlah markah lagi 4 lagi, ya. Kemudian ada perkhidmatan di sekolah tadi, saya katakan pengawas dan sebagainya. Program nilam membaca bagi murid yang suka membaca, 1 tahun sampai beratus buku dia baca, ada juga markah kita berikan. Tugas-tugas khas, anugerah khas, tip dan juga pisah. Nanti kita terangkan satu-satu, ya, dekat dia slide seterusnya. Baik, seterusnya. Baik, secara umumnya tuan-tuan, perjumpaan bagi setiap komponen tadi, pasukan uniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan 12 kali setahun. Namun begitu untuk tahun ini kita kurangkan menjadi 10 sukan permainan, 10 kelab persatuan dan juga 10 pasukan badan uniform. Jadi saya percaya sekolah-sekolah telah pun membuat jadual. Ada ramai pengetua yang menghubungi kami untuk membuat kepastian sebelum mereka buat jadual ni. Hari Sabtu Rabu ni apa nak buat aktiviti, hari Rabu depan nak buat aktiviti apa. Jadi mereka telah pun mula menyusun, dan saya percaya tuan-tuan telah pun ada jadual di sekolah masing-masing yang telah diedarkan kepada anak-anak. Macam anak saya sendiri, minggu ni saya kumpulan A yang datang, yang minggu depan kumpulan B dia tak datang, dia bergilir-gilir. Dibagi kepada 2 sebabkan ramai murid tu ada 2,000 lebih. Keadaan sekolah yang tidak cukup ruang, guru telah membagikan kumpulan-kumpulan bagi melaksanakan aktiviti tadi. Baik, seterusnya. Baik, Jun 2022 hingga Februari 2023, 10-10-10. Jadi jumlah perjumpaannya ialah 30. Seterusnya tuan. Okey, baik. Ini ialah markah penglibatan. Sebabkan oleh penglibatan kita ini berbeza-beza. Ada anak yang dia hanya dapat ke peringkat sekolah saja, tak boleh nak pergi jauh dah. Ataupun anak ni dapat menunjukkan prestasi yang baik, pergi ke peringkat daerah, peringkat kebangsaan, dan seterusnya. Ada yang ramai juga yang pergi ke peringkat antarabangsa. Jadi kita telah mengkelaskan markah ini supaya berbaloi dengan apa yang dilaksanakan oleh anak tadi.
dah tentulah jika mereka pergi ke peringkat antarabangsa, latihan mereka dah tentulah teruk. Kalau kita tengok pertandingan kawat kaki contohnya, nak pergi ke kebangsaan, mereka berkawat sehingga kan 2 bulan sampai gelap muka dia. Jadi berbaluilah dengan usaha yang dia buat itu, dapat markah yang tinggi, ya. Ada seorang pengetua yang hubungi saya minggu lepas, Encik David daripada Sibu. Cik Nazar, kalau guru ni pergi Jamboree di Sweden, kita dapat bagi markah berapa? Dia kata. Saya katalah, kita bagi dia markah penuh 20. Dia kata tidak, cikgu tu dapat kosong. Sebab yang pergi tu cikgu, dia kata, bukan budak. Sempat dia berkata-kata dengan kita. Saya kata dapat juga cikgu tu tuan. Saya pun tak nak mengalah. Kalau dia masuk anugerah kurikulum guru, dia dapat juga markah. You betul, dia kata. Saya pun tak nak mengalah dengan dia. Okey, seterusnya. Baik, jika dia menang anak tadi, markah dia juga paling tinggi, kita bagi 20 markah. Johan, naik Johan tempat ketiga, dan kita dah perincikan dah. Sebenarnya bila tuan-tuan klik saja sistem, kita tunjuk sekejap lagi. Klik saja peringkat daerah, naik Johan, terus dah ada markah dia. Tuan-tuan tidak perlu lagi untuk menengok mana markah anak ni tadi nak bagi berapa, tersilap bagi dan sebagainya. Dulu memang berlaku. Dulu tahun 2012 tersalah kira. Saya nak tambah sikit markah anak ni, 8 markah. Ya Allah, tuan itu sebab dikira manual. Sekarang ni klik saja terus keluar dah markah berapa. Tidak ada lagi masalah salah kira, ya. Baik, seterusnya kita dapat kesian. Baik. Kolom yang pertama tu tuan-tuan tengok yang elemen tu. Kolom kedua, kolom ketiga, iaitu sukan dan permainan. Sukan dan permainan, apa yang dimasukkan dalam tu. Bila diklik saja dah keluar dah. Ada berapa 10 sukan permainan. Ada berapa puluh pasukan uniform. Apa aktiviti yang dia pergi, peringkat mana, kemudian jumlah kehadiran dia berapa. Contohnya dia hadir 2 kali, dah hadir dah markah dekat situ. Hadir 2 kali, ini markah dia. Hadir 8 kali, ini markah dia. Dah hadir dah kita bagi untuk memudahkan tuan-tuan, ya. Ini ialah gambaran yang sebenar. Jika tuan-tuan lihat, buka dalam laman web nanti, tuan-tuan akan dapat lihat cara. Tuan-tuan boleh cuba pula nanti. Isi markah ni, tengok markah bawah berubah. Pergi peringkat kebangsaan, markah bawah dia berubah. Dia akan automatik, ya. Baik. Seterusnya, baik, ini ialah ringkasan seperti yang saya sebutkan tadi. Bila tuan-tuan dah isi semua, akan keluarlah apa yang telah disertai oleh anak tadi. Jawatan dapat 10, peringkat dia dapat 14. Tahap pencapaian dia tak ada langsung anak ni, tak ada pencapaian. Okey, seterusnya. Baik, komitmen dapat 10, dia tik je. Khidmat sumbangan dapat 10, kehadiran penuh anak ini dapat 40. Kemudian seterusnya, ini ialah okey, baik, ni ekstra kurikulum tadi yang saya sebutkan. Yang pertama tu dia dapat 7, khidmat sumbangan, perkhidmatan. Kemudian ada 10 lagi. Tak berapa nampak tuan, ya. Khidmat masyarakat. Kemudian program nilam, dia dapat 6. Okey, seterusnya. Okey, baik. Jadi bagaimana nak kira tadi? Kalau tuan-tuan nak buat semakkan lah. Walaupun sebenarnya sistem ini telah pun dikirakan. Tuan-tuan nak buat semakkan ialah dia ambil kelab persatuan. Anak ini mendapat 104. Kalau peratus dia dapat 94.55 contoh. Kemudian PBB dia dapat 89. Jadi dia tak ambil yang sukan permainan tu, dia dapat rendah 76. Dia ambil 2 yang tertinggi itu, kita bahagi 2 dapat 91.82. Kemudian dapat ekstra kurikulum dapat 10. Bermaksud anak ini dapat 101 markah. 100. Maknanya dapat markah penuh lah anak ini, ya, markah penuh. Okey, baik. Seterusnya,
Ini jumlah skor untuk yang extra curriculum tadi. Kalau dia keseluruhannya, jika dia mendapat 80 markah PJSK, maknanya bila kita peri nanti anak ni tergolong dalam mana, kategori mana. Kalau dia dapat markah 101 tadi, seperti contoh, maknanya syabas, anda seorang yang sangat tuan-tuan, aktif, committed dan menunjukkan prestasi diri yang tinggi. Dah ada ayat-ayat dia. Walaupun yang bawah tu tak adalah kita sampai mengata dia tidak aktif dan sebagainya, maknanya dia perlu meningkatkan lagi lah dia punya usaha dan sebagainya. Kelewatan di tahap pencapaian anda tidak memuaskan dalam aktiviti yang disertai, perlu meningkatkan lagi setelah ini. Baik. Seterusnya, tuan-tuan. Baik, apa dikah matlamat PJSK? Seperti yang setelah saya ceritakan tadi, kita rumuskan yang pertama, pelibatan murid dalam kurikulum. Kemudian kita taksirkan dia. Kemudian selesai, kita siapa yang ingin masuk ke MRSM, sekolah asrama penuh, masa ketiga darjah 6, kita akan berikan pemarkahan untuk memudahkan pihak-pihak berkenaan untuk memilih anak-anak ini. Dan seterusnya semasa tingkatan 5, dia akan dimasukkan markah ini ke UPU bagi memudahkan pihak UPU membuat pemilihan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan juga cemerlang dalam kurikulum. Semasa setakat ini di BSKK memang kita tidak pernah gagal lagi. Sampai saja masa markah yang diperlukan oleh UPU terus dah kita hantar markah yang telah diinginkan oleh tuan-tuan. Terdapat sedikit-sedikit masalah itu perkara biasa, di mana murid yang tidak datang sehingga 2 bulan tidak dapat dikesan. Kemudian ada yang pindah, markahnya itu tidak ada di sekolah lama, tidak ada pula di sekolah baru. Itu akan kita selesaikan dari semasa ke semasa dengan pegawai yang bertugas di pejabat kami untuk kita selesaikan bersama dengan bahagian pengurusan maklumat BPM. InsyaAllah setakat ini alhamdulillah sistem ini sebelum inilah kita dapat garanti lah berjalan dengan baik. Semoga tahun ini akan berjalan dengan lancar dan markah anak-anak ini dapat kita buat pelaporannya seperti mana yang telah kita hasratkan. Baik, seterusnya baik, ini ialah yang prosedur yang biasa dibuat oleh guru-guru di sekolah. Semasa anak-anak hadir, guru-guru penasihat, macam saya dulu guru penasihat, ambil kedatangan dia, kita buat latihan, kita nilai dia. Kemudian kita akan masukkan dalam sistem. Kita ni sistem ni dibuka lama tuan-tuan. Dulu kita buka bulan 10 hingga bulan 12, 2 bulan saja. Masa itulah tuan-tuan nak pergi bercuti kan, dulu sekolah tutup. Ada yang pergi Beijing, ada yang pergi Bandung, menyebabkan masa tu kelang kabut untuk nak isi. Jadi kali ini kita buka panjang, bulan 6 sehingga ke bulan 2, ujung bulan 2, lama tu. Jadi ada ruang yang cukup untuk tuan isi. Kalau salah boleh ubah dan sebagainya. Kemudian kita cetak laporan itu dan kita bentangkan kepada ibu bapa bersama-sama dengan laporan-laporan yang lain. Baik, seterusnya. Jadi ini adalah kita punya apa yang kita keseluruhannya tentang kurikulum tadi. Kita telah memberi peluang kepada murid untuk menyertai sebarang kejohanan dan pertandingan dekat sekolah. Kalau kita buat program, contohnya program co-akademik bahasa Melayu. Jadi di dekat sekolah ada buat program itu. Dipilih pergi ke peringkat daerah, kemudian menang pergi ke peringkat negeri dan seterusnya kebangsaan. Kita dah buka peluang. Kita tidak mengambil hanya murid. Kita dah tahu dah, katalah si Alif ni memang pidato yang terbaik kat sekolah. Bila ada pertandingan saja kita panggil Alif terus masuk menyertai. Tidak, kita buat dulu dia kat sekolah. Kita bagi peluang kepada murid lain untuk menunjukkan bakat mereka. Yang kedua, kita pilih murid yang mempunyai potensi tadi. Kemudian kita akan hebatkan maklumat kejohanan pertandingan itu kepada murid-murid yang lain. Seterusnya pemilihan berdasarkan minat, komitmen dan disiplin yang ditunjukkan oleh anak-anak itu tadi. Itulah yang bagaimana cara kita nak memilih anak-anak di sekolah. Baik,
Seterusnya, jadi peranan guru yang dimainkan oleh guru-guru penasihat masa aktiviti, dia merancang aktiviti program yang menarik seperti yang Datuk cakap tadi. Bila ada aktiviti yang menarik, kadang-kadang kurikulum dia datang, lepas tu hilang kait atau ke mana anak ni kan. Dia syok nak datang main rugby. Jadi guru-guru rancang aktiviti yang terbaik. Selepas ini, lepas awak main ini, kita tumpukan semula kepada pelajaran contohnya. Dan akhirnya dia seronok untuk datang ke sekolah. Yang kedua ialah pelaksanaan dia, memastikan murid melaksanakan aktiviti. Jangan kita tumpukan kepada pelajar tertentu saja, terlibatkan semua. Yang seterusnya ialah, saya tak berapa nampak tuan-tuan, penglibatan, memastikan penglibatan semua murid. Kemudian dia merekodkan kehadiran murid dalam pentaksiran. Baik, seterusnya tuan, pengiktirafan dan pemarkahan. Program peringkat daerah negeri kebangsaan antarabangsa, anjuran agensi perlu mendapat pengiktirafan sebelum markah pelipatan dan pencapaian direkodkan. Seperti mana sedia kita maklum, pelbagai agensi yang tampil di BSKK untuk buat program larian, bola rugby, bola sepak 7-11, program pada uniform, perkhemahan, pelbagai pihak. Jadi kita hendak pastikan bahawa pertandingan yang dibuat itu memang mendapat pengiktirafan daripada KPM, memang mendapat kebenaran daripada KPM, ataupun mendapat kebenaran daripada JPN, ataupun daripada PPD. Dia pelbagai peringkat. Kalau nak buat di daerah Alustar saja, kebenaran daripada PPD. Kalau nak buat di peringkat negeri, kebenaran daripada JPN Kedah contohnya. Jadi dua perkara yang perlu dilaksanakan oleh penganjur. Contohnya tuan-tuan lah, SMK Seri Pantai contohnya, nak buat virtual run ataupun larian. Jadi tuan-tuan dapatkan kebenaran daripada PPD jika nak buat dalam daerah ini, ataupun minta dengan JPN jika nak menjemput daerah-daerah yang lain. Kemudian dapat pengiktirafan daripada pihak yang berkenaan, barulah kita dapat masukkan markah anak tadi. Kita ada satu link di mana jika tuan-tuan klik pada link itu, sudah ada dah program yang mendapat kebenaran daripada JPM, mendapat pengiktirafan. Contohnya datang anak dia tadi tunjuk, saya menyertai kejuanan taekwondo di Bangkok. Bila cikgu tengok, ni kejuanan apa ni? Dia klik dekat link yang kita berikan, dia dapat tahu betul satuan yang dimohon dengan BSKK, dan dia dapat pengiktirafan peringkat antarabangsa kejuanan di Bangkok tadi. Jadi cikgu pun mudah untuk masukkan markah dia dalam pautan tadi. Baik, seterusnya ialah mematuhi tempoh masa pengisian data seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi masa yang panjang ya, insya-Allah kita sempat pada tahun ini tuan-tuan ya, sebelum 28 hari bulan Februari. Tapi tuan-tuan, kita di peringkat kami di BSKK, kita akan awalkan proses pelaksanaannya supaya dia akan habis pada bulan Januari. Kalau kita buat terlalu lewat, contohnya 15 Februari ada lagi aktiviti, dia dapat sijil pada 25 Februari contohnya. Contoh nak key in pula, nanti masa tak sempat. Jadi pada bulan 1 tu kita akan habiskan dah aktiviti-aktiviti. Kita akan nasihat kepada agensi supaya habiskan aktiviti untuk bagi laluan kepada guru-guru untuk key in. Ya, kemungkinan ada 1 atau 2 yang peringkat antarabangsa, kerana jadual itu bukan kita yang sediakan. Peringkat antarabangsa ni diuruskan oleh agensi di luar negara. Mungkin ada 1 atau 2 murid yang tercicir itu, tak apa, kita masukkan lewat. Tapi janganlah semua belajar. Ada sekolah yang bertanya, Cik Nazar, kita ni dah tak sempat key in murid, markah murid, masih dah tutup. Saya kata berapa ramai? Ada 200 orang. Oh, itu bukannya tak sempat tu, maknanya dia tak buat pada mula hari tu. Kalau yang tercicir sikit-sikit tu maknanya ada seorang yang pergi mewakili negara, itu baru tercicir. 200 orang tercicir kan. Jadi tak menasabah Baik, seterusnya. Baik, ini dibuka 1 Jun 2022, hari tutup 28 Februari. Tindakannya kitalah semua, makanan, guru-guru dipantau oleh pengetua dan guru besar, juga dipantau oleh kami. Kami akan tengok sentiasa sistem itu.
berapa sekolah yang belum isi. Sampai bulan 12 nanti ada berapa lagi yang belum isi. Kita akan bagi tahu dengan pegawai JPN. Alhamdulillah pegawai JPN baik kerjasama. Beritahu ada berapa sekolah yang belum isi lagi. Mereka akan kejar sekolah ini supaya cepat buat pengisian sebelum ditutup. Baik, seterusnya. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan sepanjang saya menyampaikan taklimat tadi. Jika ada persoalan, tuan-tuan boleh selepas ini ataupun terus berhubung dengan pejabat kami. InsyaAllah kita akan bantu selesaikan masalah yang tuan-tuan hadapi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.